Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak datang sembahyang subuh ni pun saya tengok berapa subuh ni. Lama dah saya tak sembahyang subuh berjamaah. Sebab tuan-tuan saya duduk dalam Selangor, alhamdulillah lah. Jadi duduk tengok takwim solat tadi 5.45, masa tu 5.43. Allah kata tak sempat tadi, tak ada nak sampai tadi. Bawa kereta rupanya 6 lebih baru subuh. Saya tak ingat dah subuh ke berapa. Sebab 2 bulan ni saya memang tak sembahyang subuh di surau. 6 1 minit. Jadi tak tahu subuh ke berapa. Maghrib pun tak berapa tahu. Main bola semalam sampai 6.40. Main bola lah. Saya tak boleh pergi surau. Surau tak boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Jadi main je lah. Teruk juga ustaz. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah bila masjid boleh buka, surau boleh buka, kita dapat melaksanakan solat fardu berjamaah. Sebab itu salah satu perkara yang penting dalam Islam, kita ada maratib, kita ada susunan-susunan yang disebut sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah, maqasidus syariah. Maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah. Maqasid ni maksudnya matlamat, objektif. Matlamat syariat, hukum syarak. Bukan hukum fiqh ni, syarak. Maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah. Jadi yang pertamanya dia nak jaga agama. Maqasid, matlamat syariah yang pertama dia nak jaga agama. Yang kedua dia nak jaga nyawa. Yang ketiga dia nak jaga akal. Yang keempat dia jaga keturunan, nasab keturunan. Yang kelima dia jaga harta. Ini susunan maqasidus syariah. Yang pertama jaga apa? Agama. Hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa kita. Yang ketiga menjaga akal pemikiran kita. Yang keempat menjaga nasab keturunan kita. Yang kelima menjaga harta. Ada ulama tambah yang keenam, hifzul ardi, menjaga maruah. Ada juga tambah lagi. Tapi ini 5 lah yang asal, boleh tambah lah. Yang keenam hifzul ardi, menjaga maruah. Baik. Jadi jaga nyawa adalah sekarang ni, kalau kita tengok dari sudut maqasidus syariah, kita nak jaga nyawa ni. Ya, pakai mask, sembahyang jarak-jarak, tutup masjid surau pasal nak jaga
nak jaga nyawa. Ya, tutup masjid surau nak jaga nyawa. Ya. Sesuailah dengan maqasid syariah tu. Sesuailah. Sembahyang Jumaat berapa orang? 700 sekarang. 700. Sembahyang berjamaah 40 orang. Ini lebih ni. Tak apalah. Okey, tak apa. Tapi yang saya nak sebutkan ialah bila tutup masjid tu lama sangat. Bila tutup masjid lama sangat. Jadi saya ni bila tutup masjid lama sangat, waktu subuh pun saya tak ingat dah. Kan? Sebab saya sembahyang berjemaah dengan anak-anak tu 6.20, 6.30 baru sembahyang subuh. Jadi subuh tak tahu 6.30 tu confirm dah subuh masuk dah. Kan? Tu. Maghrib pun tak ingat, main bola sampai 6.40. Kan? Kan dekat sejam main bola kan. Main bola. Kan? Jadi waktu sembahyang tu dah tak cantik lah, tak tahu waktu sembahyang. Tak tahu waktu sembahyang. Jadi isunya ialah bagus kita jaga nyawa ni, kita tutup masjid, kita jaga nyawa. Tapi bila kita tutup masjid lama sangat, mana jaga agama? Mana kita jaga agama? Ada tak kita jaga agama bila kita tutup masjid lama sangat? Sembahyang Jumaat berapa lama kita tak buat tu? Daripada 14 hari bulan 10 kan? Berapa lama kita boleh sembahyang Jumaat? Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salata jum'ain atau kama qala, sesiapa yang meninggalkan solat fardu Jumaat 3 kali. Meninggalkan solat fardu Jumaat 3 kali. Tahawunan biha, dalam satu riwayat kerana memandang lekeh, memandang rendah. Alah solat Jumaat dia kan apa pun. Ya. Tabarallahu, maka Allah Taala cop hati dia, tutup hati dia, kerahkan hati dia. Ya, tinggal solat Jumaat 3 kali. Jadi lama sangatlah, lama sangat masjid tutup, kita sampai 6 kali tak sembahyang Jumaat dan sebagainya. Kita bimbang kita masuk dalam hadis ni. Ialah kita bukan nak mempermain-mainkan, tidak. Ya, kita bukan nak mempermainkan. Tapi kita bimbang ni masalah agama ni. Hifzuddin, menjaga agama ni. Ya. Sebab tu ada seorang tu dia cerita, dia kata dia ajak kawan dia sembahyang Jumaat. Masjid kosong lagi masa tu 12.30. Dia ajak kawan dia sembahyang Jumaat, telefon kawan dia. "Wei, hang tu kat mana? Jom sembahyang Jumaat." Kawan dia kata, "Aku sibuk," dia kata. "Sibuk kerja," dia kata. Ni masjid kosong lagi ni ada tempat. Apa dah, aku dah kerja dah. Kawan dia tu dia jadi tak ada rasa, feeling tak ada dah nak sembahyang Jumaat. Pasal sibuk dengan kerja dunia. Sibuk dengan 12.30 dah baru. 12.30. Zuhur dalam pukul 1 lebih sikit dah. 1:05 minit, 1:10. Kawan dia tahu. Ada satu lagi apa Allah dia cerita, ajak kawan dia bayar Jumaat. Kawan dia kata tak boleh, dia kata janji dah nak pergi makan tempat lain. Nak pergi makan waktu sembahyang Jumaat. Pasal dah plan tak mau sembahyang Jumaat. Dah plan, dah rancang tak mau sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab tak cukup tempat. Tak apa lah. Tapi masalah hati ni, hati. Yang Nabi SAW sebut tu, Allah Ta'ala cop hati tu. Jadi kerah hati tu. Kerah hati. Ini yang kita nak melihat ni. Ya. Jadi kita nak jaga nyawa, tapi pada masa yang sama juga kita nak kena imbang untuk menjaga agama. Ya. Sama juga dengan jaga akal. Jaga akal. Jaga nyawa, tutup sekolah. Tutup sekolah. Supaya budak-budak tak berimpun ramai-ramai dan sebagainya. Bagus tak? Bagus tak jaga nyawa? Tutup sekolah bagus tak? Bagus kan? Penting. Tapi bila tutup lama sangat, budak sekolah tak gaji 3 bulan, 6 bulan. Tak setahun dah tak gaji. Kira apa dah tahun ni apa kan? Ada yang gaji online, bukan semua gaji online. Ada yang tak ada komputer, ada internet tak cukup kan.
Lepas tu yang ada internet, ada online tu bukan duduk depan-depan tu, dia buka je. Kan? Kan? Jadi tutup sekolah bagus, nak jaga nyawa bagus. Tapi kita bimbang salah satu daripada maqasid syariah, jaga akal. Kalau budak-budak sekolah ni macam mana pembelajaran dia? Kan? Hampir setahun tak mengaji ni. Jadi ini mana kita tidak berapa mendapati maqasid syariah. Ya, objektif syariat. Ya. Nampak tak? Kan? Itu Islam diimbang tu, diimbang. Tiga-tiga benda ni diimbang tengok. Lima perkara ni diimbang tengok. Sama juga kata-kata yang kelima maqasid syariah, yang kelima jaga harta. Maksudnya jaga ekonomi. Bila kita buat PKP lama sangat, banyak syarikat gulung tikar, tutup, banyak orang hilang pekerjaan, ekonomi teruklah ekonomi. Jadi kita jaga nyawa tapi kita terlupa nak jaga harta. Sedangkan salah satu daripada maqasidus syariah menjaga harta. Nampak? Dan satu lagi menjaga keturunan. Jaga keturunan. Oleh kerana menjaga keturunan ni Islam haramkan zina, Islam suruh kahwin. Haramkan zina, suruh kahwin. Mula-mula dulu PKP dulu saya ada baca kata Jabatan Agama mana faham lah, dia tak bagi kahwin dalam tempoh PKP. Tak bagi kahwin. Sedangkan maqasid syariah dia suruh kahwin. Jadi tempoh PKP itu tak boleh kahwin. Permohonan kahwin dibekukan sepanjang tempoh PKP. Jadi kata ada orang rancang nak kahwin lama lah. Rancang kahwin hari tahun sudah, kita kahwin bulan 3, 25 bulan 3. 18 bulan 3 PKP, tak boleh kahwin. Allah. Kan dia tunggu lama dah nak nikah kan. PKP pula habis berapa? Bulan 5 contohnya. Kan. Jadi tak menjaga nasab keturunan. Sebab bila tak boleh kahwin, akan ada orang-orang yang berzina. Jadi ini maqasid syariah. Ya, dia jaga 5 perkara yang asas. Ya, menjaga agama. Macam mana? Menjaga agama dengan kalimah la ilaha illallah. Menjaga agama dengan solat. Ya, termasuk juga solat berjamaah itu untuk jaga agama kita. Kalau peringkat negara, kerajaan bagi bantuan, peruntukan duit, kerajaan buka sekolah agama, kerajaan gajikan guru agama dan sebagainya. Nak jaga nyawa, kalau peringkat negara, kerajaan sediakan polisi kesihatan, kerajaan sediakan vaksin, kerajaan sediakan hospital. Itu peringkat negara lah. Polisi itu adalah untuk menjaga nyawa. Nak jaga akal, kerajaan sediakan sekolah, ya, kerajaan sediakan buku, silibus pendidikan dia dan sebagainya. Itu nak jaga akal, peringkat negara. Kalau contoh lama dalam kitab nak jaga akal ni, contoh lama ulama sebut Islam haramkan arak pasal nak jaga akal. Tapi luaslah sebenarnya, banyak lagi contoh-contoh. Ya, cuma sebahagian contoh yang ulama sebut Islam haramkan arak pasal nak jaga akal. Kita boleh tambah lagi lah, Islam nak jaga akal maka dia haramkan dadah, kerana dadah merosakkan akal. Zaman dulu ulama tak sebutlah, zaman Imam Ghazali tak sebutlah dadah pun, tak ada lagi dadah tu. Ya, mukhaddirat dadah tu tak ada lagi. Jadi sebut contoh yang sesuai. Ya, jadi cuma peringkat negara ni jaga buka sekolah dan sebagainya. Begitu juga jaga nasab keturunan dan juga jaga harta. Ya, ini asas yang penting. Ya, maqasidus syariah nak jaga beberapa perkara. Jadi oleh kerana itulah kita melihat hari ini kerajaan dia buka sektor ekonomi. Ya, walaupun nak jaga nyawa, ya, masih lagi perintah kawalan pergerakan bersyarat, tapi kerana ekonomi teruk, kalau orang tak boleh nak bergerak, orang tak boleh nak berniaga, orang tak boleh nak bekerja dan sebagainya, maka kerajaan buka. Kenapa buka? Nak jaga ekonomi. Menjaga ekonomi itu salah satu daripada maqasidus syariah. Ya? Jadi kita nak kena imbang 5 perkara ni. Kalau tidak, jahanam. Kalau kita jaga agama saja,
Datanglah sembahyang berapa penuh masjid ni. Tak payah pakai mask lah. Tak payah bawa sejadah lah. Kita jaga agama kita. Kita sembahyang berjemaah je. Kita tak ikut SOP. Kita tak berapa jaga nyawa. Masalah juga. Ya. Kalau kita galakkan orang tak payah datang sembahyang berjamaah lah. Di mana-mana pun boleh sembahyang berjamaah. Kita tutup je masjid ni. Senang sikit. Alhamdulillah tak ada lagi lah kluster masjid. Ada lagi tak kluster masjid? Tak ada kan? Pasal apa tak ada? Pasal banyak kita tutup. Tak ada lah kluster masjid. Banyak kita tutup kan? Tak ada lah. Tapi kerana tutup tu kita nak jaga nyawa. Kita bimbang, kita terabai jaga nyawa. Kita jaga agama. Jadi bila sembahyang berjamaah tak ada, orang pun rasa tak ada rasa apa dah dengan masjid ni. Tak ada rasa dengan masjid, nak datang masjid. Ya, sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tentang salah satu daripada golongan yang dapat naungan Allah, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satunya daripada 7 golongan berkait dengan masjid, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang manusia yang hati dia tergantung, terikat dengan masjid. Salah satu daripada 7 golongan yang dapat naungan Allah, manusia yang hatinya tergantung dengan masjid. Maksud macam mana? Maksudnya kata para ulama, dia datang sembahyang subuh, kita datang sembahyang subuh, habis sembahyang subuh nak balik lagi, kita teringat, kita rancang Zuhur nanti aku nak datang lagi. Habis sembahyang Zuhur, dia balik, teringat insya-Allah Asar nanti aku datang lagi. Itu maksud hatinya tergantung dengan masjid. Ya, hatinya tergantung dengan masjid. Jadi bila tutup masjid lama sangat, hati itu jadi keras. Sembahyang Jumaat 3 kali tak buat, kita bimbang hati jadi keras. Bila hati jadi keras, dia tak berapa teringin nak datang masjid. Ini mana merosakkan, kita bimbang merosakkan agama. Sebab tu tengok budak-budak main bola. Saya main bola sampai 6.40, 6.30. Budak-budak main bola sampai 6.55. Budak-budak tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Main je. Anak saya tak sembahyang Jumaat 10 bulan. 10 bulan. Pasal 12 tahun ke bawah. Yalah tak apalah, 12 tahun ke bawah tak apalah, tak wajib pergi kan. Tak wajib pergi. Cucu kita 12 tahun bawah tak datang surau, tak datang masjid, tak apalah. Tapi bila kita tak biasa bawa dia datang masjid surau, kita tak didik dia. Kita tak didik anak cucu kita datang masjid surau, dia membesar dalam keadaan tak ada apa dengan masjid, tak ada apa dengan surau. Tak ada apa. Sedangkan waktu 12 tahun ke bawah itulah kita nak didik kan. Sebagaimana sabda Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Suruh anak kamu dengan sembahyang umur dia 7 tahun. Pukul dia, rotan dia kalau umur dia 10 tahun. Jadi tempoh pendidikan tu umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun tu. Ya, waktu itulah kalau kita nak ajak nak suruh pergi surau kan, kalau dia tak dengar pun boleh cekah lagi lah kan. Kalau 18 tahun suruh pergi surau cekah, boleh tak 18 tahun? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi tempoh ni 12 tahun, 13 tahun ke bawah ni tempoh yang penting. Tapi jadi kita bimbang lama sangat ni, jadi anak-anak cucu kita dia dah keras hati dia tak teringin untuk datang ke masjid dan surau. Jadi ini perkara yang perlu kita bagi perhatian dalam susunan maqasidus syariah, iaitu jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan juga jaga harta. Sebagaimana jaga nyawa ini ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila berlaku wabak ta'un, Sayyidina Umar tanya kepada para sahabat, ada tak panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka seorang sahabat beritahu bahawa Nabi menyarankan atau Nabi suruh supaya tidak masuk ke dalam tempat yang ada wabak ta'un. Siapa yang berada di luar kawasan ta'un jangan masuk tempat wabak ta'un, dan siapa yang berada dalam kawasan wabak ta'un tidak keluar daripada kawasan wabak ta'un. Itu hifzun nafsi, jaga nafsu. Ada juga riwayat hadis, firra minal majzum, larilah daripada orang yang kena penyakit, yang berjangkit ni, lari. Ya, sebagaimana kamu lari daripada singa. Nampak singa nak terkam, kamu lari dari singa. Jadi lari daripada orang yang ada penyakit. Jadi sabda Nabi itu atau riwayat hadis itu nak menunjukkan bahawa konsep jaga nyawa itu ada diajar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sebut tentang jangan dicampur aduk orang sihat dengan orang sakit. Orang sihat dengan orang sakit, jangan. Ya, pasal bimbang-bimbang yang sakit tu menjangkiti yang sihat. Jadi nak jaga yang sihat tu, yang sakit tu tak apalah, kita rawatlah. Tapi nak jaga nyawa lagi, dia biarkan penyakit tu berjangkit. Jadi asas dia ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah semua yang lain tu semua ada asas. Agama pun ada asas. Fa'lam annahu la ilaha illahu, ketahuilah tiada Tuhan melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akal pun ada asas. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakanlah dalam arak dan judi itu ada kebaikan, ada dosa. Manfaat pun ada, bagus minum arak ni. Bagus, manafi', banyak manfaat minum arak. Tapi ada dosa, ada keburukan minum arak. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa keburukan minum arak lebih besar daripada manfaat minum arak. Ada asas dalam Quran. Jaga keturunan, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahlah mana-mana wanita yang kamu suka. Ya, Allah Taala suruh bernikah, ya. Dan jaga harta, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta kamu. Sebut soal harta, jangan makan harta kamu dengan cara yang batil. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, bila kamu hutang, tulislah hutang kamu. Qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Mereka kata jual beli itu sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli itu nak jaga, ya. Jadi itulah yang saya nak sebutkan ringkas pada pagi ini. Kita tak lama-lama maqasidus syariah, sambil kita jaga nyawa, kita tutup masjid surau, ya, kita hadkan kehadiran, tapi kita juga nak kena jaga agama kita. Agama kita nak didik diri kita, anak cucu kita supaya dekat dengan masjid, dekat dengan surau, supaya majlis ilmu berjalan, supaya kita tidak ambil sumber ilmu daripada tempat-tempat yang salah, yang menyesatkan. Ya. Cukuplah sekadar itu, tak boleh lama-lama. Ada satu khutbah Jumaat tu, ya, khutbah Jumaat saya pesan kat khotib lah, lebih kurang lah khotib lah, baca rukun khutbah sudahlah, tu saya baca panjang. Pasal jemaah ada 20 orang, tak usah nak baca panjang-panjang. Tak payah baca khutbah 20 minit, baca rukun sudah 4 minit selesai. Macam mana? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr.
Barakallahu li wa lakum bil Quran. Habis itu dulu. Lepas tu yang kedua, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fadal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu apa doa baca tu. Boleh? Tapi aqimus solat. 4 minit khutbah selesai. Ya, 4 minit boleh selesai. Macam-macam. Pasal orang tak ramai, ada 20 orang. Contoh lah kan, ada 20 orang. Ini sekarang ada 700 ini, tak apa, baca lah, kena lah. Kalau patah balik 20 orang kan, 30 orang, baca lah, pukul sudah. Jangan ringgit sangat, kita kena fleksibel. Cukuplah, nanti kita akan sambung kita akan sambung ni Muslim Sunni insya-Allah. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.